Alright. Okay, sini kita dah masuk dah ni. Bani. Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Selamat malam. Selamat malam. Okey, terkejut kat kita tiba masuk ni dah start. Okey, sebelum itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada semua penonton yang menyaksikan Unical Podcast ataupun MIT Quorum Santai Corner Edition lah. Kalau kata buat pengetahuan anda semua, siapa yang macam terkejut atau pelik, kenapa tiba-tiba kita adakan macam tiba-tiba program Boil Bicara pula pada malam ini. Jangan risau, ini merupakan inisiatif terbaru lah daripada kami. Sebab apa sekarang ni kita dilanda PKP dan sebagainya. Ini adalah inisiatif terbaru untuk kita bawakan berita ataupun pendapat daripada pelajar-pelajar kita. Bukan saja di UniCap MIT tapi di semua kampus. Okey, saya dah explain sedikit sebanyak tentang apa kita punya program hari ini. Mungkin untuk siapa yang baru masuk lah. Sekarang ni saya akan perkenalkan dulu. Kalau kata ada yang tak kenal saya, nama saya Hasham Ibn Asri ataupun boleh panggil saya dengan acap kali. Lepas tu kita ada saudara. Saya adalah Amal Rabani bin Abdullah. Boleh panggil Rabani Amal lah. For short lah. Cantik. Okey Amal, apa yang kita buat hari ni Amal? Okay, hari ni kita akan orang panggil sambang kita akan sambang pula kan. Sambang. Sembang dah santai lah. Kita santai-santai, kita berborak, kita bercerita sedikit isu-isu semasa dan tak kisahlah di dalam atau di luar negara, tapi juga kita akan explain sedikit atau memberi ulasan tentang beberapa perkara isu-isu semasa yang berkenaan dengan UniKL. Ya, Cak Kali. Betul Amal. Mungkin ada yang terkejut kenapa kita orang buat style macam ni. Ini merupakan memang kita nampak sekarang ni, kalau siapa yang berada di Facebook, siapa berada di IG dan sebagainya, memang kita tengok UniKL sekarang semua dah bergerak secara online. Kan kita nampak marketing pun online, briefing pun online, kelas pun online, semua online lah kan. So ini merupakan salah satu daripada inisiatif daripada kami, tim SRC UniCal MIT lah, dan juga dibantu oleh rakan-rakan saya daripada UniCal MIT untuk membawa sedikit sebanyak program Boil Bicara yang kita cuba bawakan suara mahasiswa Universiti Kuala Lumpur. Mungkin bukan benda yang lebih kepada ilmiah, tapi kita borak-borak something yang santai. Kita just borak santai je lah, tak ada apa-apa yang macam formal pun dekat sini. Kita tak nak macam, kita nak ada, kita selalu kalau kita tengok dekat Unical Vision sebelum ni, kita ada real time UniKL untuk promo UniKL dan sebagainya. Tapi untuk kali ni dia macam student edition lah kan. Dia macam dekat sikit dengan student, kita lepak-lepak boleh santai kat sini kan. Betul tu. Tu yang sebab kita namakan slot kali ni, nama dia Quorum Santai Corner. Sebab kalau kata ada yang tak tahu apa maksud quorum tu maksudnya macam group lah, macam geng. Ni kira macam sembang kedai kopi. Tapi bukan sembang kedai kopi yang macam mengarut-ngarut, tapi kita cuba bincangkan something yang mungkin berkaitan yang lebih dekat dengan kita sebagai pelajar UniKL. Okey, sekarang kita tengok komen. Mungkin ada interaksi daripada penonton-penonton kita Bani. Ya, mungkin ada. Kita ada beberapa rakan di sini daripada UniCal MIT juga. So kita harap ada daripada kampus-kampus lain kita boleh dengar. Mungkin anda ada pendapat, mungkin ada perkara yang nak luahkan, boleh di ruangan komen ni. Betul tu. Maksudnya untuk minggu ni untuk kita punya trial run. Boleh panggil trial run lah. Untuk yang pertama ni kita memang memfokuskan so far kepada pelajar MIT saja. Tapi mungkin insya-Allah pada minggu depan dan sebagainya kita bawa program kita ni lebih kepada bersifat 12 kampus. Mungkin kita boleh invite daripada UB, kita boleh invite daripada MIT dan MIT lagi, mungkin invite daripada MITech dan sebagainya. InsyaAllah kita tengok macam mana. Sekarang for now ini merupakan something yang barulah kita nak bawa. Okey, untuk siapa yang tak tahu, untuk program kita yang buat julung kalinya ini, memang kita cuba berketengahkan apa pendapat ataupun mungkin sedikitlah info ataupun kata-kata daripada pelajar kita berkenaan dengan isu-isu, mungkin berkenaan dengan apa yang diperkenalkan oleh UniKL, mungkin apa yang berkaitan dengan PKP dan sebagainya sekarang ni. Tambah pula kita akan menjelang Ramadan tak lama lagi, which is dalam 2-3 hari lagi kita akan menyambut bulan Ramadan dan kita akan terus berpuasa dan sebagainya. So memang kita cuba membawakan satu program Boil Bicara lah bersama student kita, so to speak. Okey, kalau kata siapa yang mungkin nak tahu sedikit sebanyak tentang macam mana format program ni berjalan dan sebagainya, kita akan buat program ni secara santai macam mana saya cakap tadi dengan Saudara Bani. Kita akan jalankan program ni setiap minggu insya-Allah. Dan kita akan buatkan secara tiga segmen. Dia berkatakan 3 segmen. Segmen apa tu Bani? Mungkin boleh cerita sikit. So pertama kita akan ada slot dengan beberapa pelajar daripada UniKL
Dan juga sepatutnya malam ni kita ada pengisian sedikit betul. Betul, sepatutnya. Tapi Ha. ustaz kita orang dia itulah dia ada hal lain dia tak dapat nak hadir. Sepatutnya kita akan selit slot tazkirah Ramadan sebenarnya, tazkirah agama atau perkongsian. Tapi tak apa, mungkin kan kita pun dah nak ke kita akan menyambut Ramadan betul. pada Jumaat ni betul. Betul. Okey, Bani, dan seterusnya kita ada slot apa lagi? So seterusnya kita ada kita akan cerita sikit tentang student activity yang akan dianjurkan di Unique LMIT. Saya rasa semua kampus pun akan ada beberapa juga aktiviti yang akan dijalankan di kampus-kampus mereka. Tapi konon kita manakan ini adalah MIT Quorum Santai MIT Quorum Santai Corner untuk Unique MIT punya session. So kita akan ada student activity daripada kampus MIT lah. Betul. So itulah dia. Memang sikit sebanyak memang kita tak ada nak borak apa sangat lah. So kalau kata tanpa melengahkan masa lagi, mungkin kita boleh start kita punya perbincangan. Sebab apa kita tak nak lah buat kita punya live kali ni terlalu lama. Kita tak nak drag student kita lama sangat. Sebab kita cuba benda ni santai. Just nampakkan memang kita just nak borak dan sebagainya. Tapi berkenaan dengan isu-isu yang mungkin dekat dengan kita dan sebagainya. Okey, untuk pengetahuan anda semua, hari ni kita akan bincangkan 3 topik utama. Mungkin Bani boleh cerita sikit apa yang kita akan bincangkan hari ni, Bani? So yang pertama kita akan mengupas sedikit berkaitan Perintah Kawalan Pergerakan untuk fasa yang ketiga. Mana kan kita sekarang ni hari ni adalah tarikh hari ni kita 22 April. So kita ada lebih kurang lagi berapa Acap? Lagi berapa hari? Lagi 6 hari. Kita habiskan lagi 6 hari lebih kurang lah kita akan habis kita punya fasa ketiga pada 28 hari bulan. So itu tu lah, kita mungkin akan ada sesi question daripada viewer kita. Mungkin adakah wajarnya kita extendkan lagi PKP lah. Adakah PKP akan dilanjutkan? So seperti kita tahu, kita akan mengupas sedikit berkaitan statistik dan juga perubahan berlaku sepanjang fasa ketiga PKP ni. Betul tu. Mungkin kita ada perubahan sikit daripada mungkin cara pergerakan dan sebagainya. Sebab apa, kalau kata PKP daripada awal sampai sekarang memang lain sikit lah. Okey, tak apa. Seterusnya kita ada topik apa, Bani, untuk malam ni? Seterusnya kita akan ceritakan tentang Unique Beyond Sea Initiative. Tentang Unique Package and Courier yang kita tahu berkaitan macam mana Acap berkaitan tu penghantaran tu. Ya, sistem penghantaran. Sistem penghantaran. Student-student yang mempunyai masalah, mungkin laptop tertinggal di hostel dan sebagainya. Dan kita ada juga bantuan makan dalam dan luar bagi pelajar-pelajar yang mungkin berada di rumah sewa, mungkin juga yang masih lagi berada di hostel tidak dapat balik pulang ke rumah kan. So kita akan berikan ulasan kita akan ulas sedikit lah tentang perkara ini. Okey, rasanya itu saja untuk kita punya topik secara general. Mungkin sekarang kita boleh seterusnya kita pergi ke secara lebih rapat sikit. Mungkin apa kita punya topik perbincangan pada malam ini. Betul tu, Bani. Alright, jap kita pergi kepada kita punya VT. Okey, cantik. Alright, untuk pengetahuan anda semua, memang ini style yang format yang kami akan jalankan setiap minggu lah. Maksudnya kami akan kupas segala berita dan sebagainya berkaitan dengan apa yang kita bincangkan tadi. Suara saya kurang jelas ke? Oh, kurang jelas? Kurang jelas, saya jelaskan lagi. Tak ada masalah. Suara kurang jelas kan? Tak, risau overpower, saya takut. Itulah tu, tapi itulah saya sebenarnya tak nampak. Oh, ya, saya tahu. Dia tak apa, kita try run. Try run ni banyak benda yang kita cuba nak bagi smooth kan untuk berkenaan dengan apa yang berkaitan dengan topik perbincangan kita pada hari ni. Tapi saya faham ada yang kata tak nampak Bani dan sebagainya. Bani berkata dia tak nampak. Tak apa, saya nampakkan dia lah. Dia okey. Bani pun nampak cantik. Okey, ngau. Sekarang pun boleh nampak. Santai sangat kita punya program ni. So apa yang anda semua nampak kita akan nampak lah. So kita dapat tahu sekarang pada jam saya kes terbaru untuk hari ini. Pada tadi saya dapat saja berita ini pada hari ini kita dapat lihat 50 orang saja yang kes baru
dan juga sebanyak 43 orang termasuk 25 orang yang masih lagi yang masuk yang berada untuk kes ICU. Untuk 25 orang termasuk 25 orang yang masih menggunakan bantuan alat pernafasan, dan sekarang ini kita kalau kita dapat rungkai jumlah kes sembuh sebanyak 103 orang dan juga jumlah kematian untuk hari ini seramai seorang sajalah. Betul. Memang kalau kata kita sebagai dari sudut cemerlang pula, daripada sudut kita, mungkin kita dengar benda ni ada satu perkembangan yang memang bagus lah kan. Kalau kata dulu ada isu student kita ada yang borak pasal kalau kata siapa yang pernah access website Outbreak My ni, dia pernah tunjuk tentang statistik pending ataupun statistik yang masih berada di lab. Adalah saya pernah babit dengan beberapa perbincangan dengan ni lah rakan saya bagai. Kita orang memang nampak memang situasi ni memang tak dapat dibendung. Time tu lah. Tapi tengok sekarang alhamdulillah memang kita 50 orang yang confirm dah makin berkurangan, dah bawah 100 lah. Even semalam dan hari sebelumnya memang dah kurang. Which is memang a good thing lah. Terima kasih lah saya ucapkan kepada mungkin pelajar-pelajar kita yang out campus, and mungkin yang out campus yang duduk di rumah, yang hostel pun duduk di rumah, untuk kita elakkan capaian wabak ni. Wabak ni ya. Alhamdulillah kita semua pelajar ini KL harap dalam keadaan baik-baik saja. Mungkin memandangkan PKP ni mungkin hanya duduk di rumah, mungkin boleh meluangkan masa bersama dengan assignment ya. Sama dengan assignment yang telah diberikan oleh lecturer-lecturer tak kisahlah daripada kampus mana pun, macam saya sendiri pun sedang sibuk juga dengan assignment. Betul Kan? Banyak assignment pending ni. Sebab tiba-tiba segerbuk diberikan. Bukan apa macam mana? Bukan dekat assignment je. Just nak tambah lah, bukan dekat assignment. Kami biasa struggle sampai FYP pun sekarang ni. Itu kami dua adalah final year student. So memang kami bukan dibebankan lah, memang part of the study. Memang kami pandai, sebenarnya kami memang pandai susun jadual kami dan sebagainya. Cuma bila kita dapat dalam atmosphere PKP, mungkin tak sempat lah nak fokus 1-2 subjek. Tapi tak apa. InsyaAllah bila PKP settle, okay, kita pun boleh jadi balik ke kita punya mood dulu. Macam ni tau. Dia macam ni. Kadang bila kita lama sangat duduk rumah, otak kita tepu tau. Kita start keluar. Lepas tu kita macam nak buat assignment tu tak ada momentum tau. So macam itulah. Lepas tu kadang kita concern pula dengan keadaan di luar dan sebagainya kan. Lepas tu kita pun sebagai student pun saya rasa akan lebih meluangkan masa dengan WhatsApp, dengan phone dan sebagainya. So mungkin kalau anda macam mana kan, kepada mungkin yang sedang menonton live ini, mungkin apakah cara anda cuba untuk mendapatkan momentum lah orang panggil. Kita kalau student ni, bila kita dah lama sangat duduk kat rumah, tak dapat keluar, kita rasa macam terkongkong lah kan. Betul. Dia sebenarnya itulah kita pun, yelah kalau kata saya dengan Amal pun memang kita orang punya style tak pernah nak duduk dalam rumah lama-lama. Kita akan keluar, akan jumpa kawan-kawan. Cari aktiviti kan. Aktiviti yang orang panggil tak adalah benda yang tak baik kan. Betul. Aktiviti yang sihat lah kan. Sihat macam bowling. Kami ni ada sukan sebenarnya kan. Kadang-kadang kami spend weekend kami pergi main bowling. Kadang selain main bowling kami ada yang main golf. Itu memang aktiviti kita orang setiap weekend lah. Golf simulator lah. Cantik. Bermain di PC lah. Cantik. PGA Tour. Okay. Untuk hari tu juga Bani, waktu jalan-jalan tengok tengah cari artikel untuk benda ni, ada terbaca lah, even the government pun tak tahu mungkin kita akan extend ke tak. Sebab apa? So far diorang tengok statistik menunjukkan memang alhamdulillah okey je lah kan, pengurangan dan sebagainya. Tapi apa yang kita dapat, mungkin ada berita-berita palsu ke apa yang tersebar, diorang kata sampai raya benda ni akan extend. Dia extend lah. Betul dia. Saya harap kita menurutilah perintah kawalan ni kan, kerana ini saja cara untuk kita menurunkan jumlah kes aktif untuk COVID-19 ni. Betul. So even the kerajaan pun tak tahulah. Ini next story berkaitan dengan COVID ni, memang benda yang kita memang bukan mengejutkan lah, memang something yang memang student kita dah bising. Bukan dah bising lah, lebih kepada frust dan sebagainya. Kita dapat balik kampung semua, InsyaAllah family kan.
InsyaAllah pihak kerajaan kita baru dapat tahu diorang akan buat sebuah inisiatif balik. Diorang akan memperhalusi planning dengan KKM dan juga pihak Majlis Keselamatan Negara berkenaan hantar balik pelajar IPT. Ini saya dapat info hari tu, mungkin diorang akan melakukan benda ni by fasa lah. Saya pun tak pasti. Tapi apa-apa kita kena tunggu daripada pihak UniKL lah. Ya, betul. Sebab kalau kita just nak tambah sikit, sebab kalau kata just nak tahu untuk pengetahuan anda semua, kita ada lebih kurang 100 lebih di hostel Jalan Tanduk. Kita ada 60 lebih tak salah saya di Jalan Pantai Indah, dan juga beberapa 100 lebih di Maxim yang masih terkandas untuk kali ni. So ini memang berita baik untuk diorang. So apa pendapat Bani tentang benda ni? Saya rasa untuk kalau betul lah kerajaan membenarkan pelajar IPT balik, itu adalah satu perkara yang baik lah kan, kalau betul-betul. Tapi kita perlu, seperti yang acap kali kata, kita perlu memperhalusi lah lagi kan. Kalau balik tu kan, kita tak tahu kan macam mana. Mungkin bila kita dah mungkin kalau macam kita, walaupun kita kalau daripada hostel manakan hostel kita clean tak ada orang panggil kes-kes berkaitan COVID. Mungkin bila mereka dah orang panggil telah pun bercampur mungkin dengan orang yang tidak dikenali dan sebagainya, itu mungkin akan penyebab lah kan untuk COVID-19 ni untuk merebak semula kan. Betul. So itulah dia. Tapi ini perkara yang bagus sebab walaupun pun ia tetap perkara yang bagus jugalah kan, kerana kita tahu yang student-student kita berjauhan. Yang kita tahu mungkin sumber makanan tidak mencukupi, mungkin di rumah sewa dan sebagainya. Walaupun kita alhamdulillah lah, terima kasih kepada UniKL kerana memberikan inisiatif bantuan betul lah Cak? Betul. Bantuan kalau kata tengok dekat kita punya preview ni, ni sedikit lah kat waktu kita jalankan aktiviti pemberian makanan kepada student-student campus. Kita ada barang harian lah dalam stok, makanan kering dan sebagainya. Ini memang kita punya pihak fellow dan juga RCC lah yang telah terima kasih kepada frontliner kita. Betul, terima kasih frontliner UniKL. Kerana RCC lah satu-satunya organisasi yang banyak gila membantu dalam memudahkan cara lah pergerakan dan sebagainya. Betul. Memang alhamdulillah lah kita dapat cover around, saya dapat info bukan 100 lebih pack. Memang dapat cover lah. Student kita yang duduk dalam pun ada dapat benefit. Makanan 3 kali ada. Yang duduk luar pun ada juga benefit yang diorang dapat. Betul. Okey, macam hari tu yang berkaitan dengan COVID dan sebagainya, kita dapat tahulah daripada pihak UniKL sendiri pun dia ada announcekan something macam inisiatif lah daripada UniKL. First time saya dengar benda ni. Saya dah berapa tahun dekat UniKL, first time saya dengar benda ni. Nama dia ialah Beyond C. Kalau kata siapa yang tak pernah dengar Beyond C. Beyond C ni apa itemnya Cak? Okey, just nak cerita secara umum lah. Beyond C ni ringkas lah. Betul. Supaya semua student mungkin masih tak faham. Mungkin kadang-kadang kita student, macam saya student, sebagai seorang student, kadang-kadang boleh dapat email yang panjang macam ni. Dia macam nak perlukan someone yang boleh explain lebih mendalam tau. So itu try boleh lah sebut sedikit. Kita terangkan sebut sedikit lah. Poin-poin penting orang panggil. Poin-poin penting. Okey. Alright. Terima kasih Bani. Itu try namanya. Itu try member untuk explain. Okey, tapi tak apa. Ini memang something yang kita punya Datuk yang berbahagia, Datuk Presiden yang dah endorse dan sebagainya. Ini yang telah diperbincangkan. Saya faham ini mesti yang diorang ambil take time untuk bincangkan dengan pihak management untuk puaskan hati semua orang, walaupun benda ni tak dapat nak puaskan hati kan. So macam mana yang kita nampak, pengumuman daripada Beyond C ni memang dia cerita sikit lah pasal UniKL extend dan sebagainya. Lepas tu dia bagi tahu tujuan utama yang paling penting tentang Beyond C ni ialah satu, untuk memastikan pelajar-pelajar kita telah tamat belajar pada timing yang betul. Contohnya kalau kata buat 4 tahun, tak ada yang 4 tahun setengah, tak ada yang 5 tahun tiba-tiba kan, tak ada yang 9. So itu salah satu tujuan UniKL lah. So dan juga menjamin keselamatan. So kalau kata saya nak highlight pun tak ada apa. Dia just mungkin yang berkaitan secara umum lah, yang boleh apply kat semua orang. Yang seperti mana kita maklum, pada item nombor 6 kita tahu sekarang ni takkan ada lah final exam sepanjang PKP ni. Kita takkan jalankan sebarang final exam lah. Bani, Sam ni berapa banyak subjek yang final exam? Kalau diikutkan saya ada 2 saya rasa. 2 subjek saya rasa yang ada final exam. Easy money sebab saya pun dah final year kan. Saya ada FYP1, lepas tu ada lagi
FYP1 dan juga RM, Research Methodology, dan lagi 2 subjek tak silap saya, elective subjek saya lah. So yelah, itulah dia letakkan kita Datuk dan juga beberapa dan tim top management telah decide kita tak ada final exam untuk SEM ni, which is bagus lah. Betul. Cuma dia akan sakit sikit lah untuk pelajar-pelajar kita yang kena yang mempunyai kekangan lah. Yes, mempunyai kekangan untuk akses internet dan sebagainya lah. Kan? Kerana kadang-kadang student yang saya dapat tahu, macam kawan-kawan saya pun kebanyakannya diorang akses internet menggunakan phone. Betul. Kan? So bila ada attendance dan sebagainya tu agak susah sedikit lah. Kan? So mereka terpaksa untuk mencari, untuk menggunakan laptop siapa lah, mungkin family lah. Kan? Benda macam tu lah yang saya tahu berkaitan, sebab manakala bila dah ada online class ni, attendance memang akan terus dilaksanakan lah, walaupun online class. Namun online class it's still a class lah. You need to have attendance lah kan. Ya tu. Kan itu yang kita tahu lah. Ya tu, kalau macam yalah tentang online class ni, kalau kata saya nak sembang pun secara lanjut, mungkin kita boleh tunggu slot lepas ini. Sebab apa, kita boleh dengar daripada student ni lah, student UniKL apa pendapatnya. Kalau kata datang dari saya, memang online kan ada baik dan juga ada buruk dia. Contohnya buruknya dari segi internet dan sebagainya. Baik, tak ada masalah, dia boleh jalankan bila-bila, easy untuk kita akses, kat phone boleh buka. Tapi ada limitation dia. Tak apa-apa, kita tunggu kita punya perbincangan selepas ni, kita boleh borak lebih lanjut lah untuk tahu apa pendapat. Kita berdua je cakap macam mungkin tak macam berat sebelah pula. Macam berat sebelah pula. Tak best lah kan. Kita perlu dengar pendapat-pendapat orang lain juga. Betul. Tak cantik lah. Okay, ni just nak highlight sikit. Sebenarnya kita tahu yang duduk hostel akan dapat makanan dan sebagainya. Jangan risau, untuk bulan puasa pun kita akan teruskan. Apa yang kita akan teruskan, pemberian makanan, termasuk juga sahur dan juga buka puasa lah. Untuk bagi yang bukan Islam, akan diteruskan pemberian makanan sepanjang hari. Dia akan tengoklah berapa ramai yang bukan Islam, international student dan sebagainya. Itu je lah. Tapi yang Islam tu jangan try lah. Jangan try lah. Jangan ada runner pula. Saya harap yang RCC kepada RCC dan Frontliner lah minta cek balik lah sedikit cek balik lah kepada saudara-saudara kita. Saya harap tak ada. Saya harap semua boleh memenuhkan panggil puasa pada tahun ini. Betul. lah. Macam kami dulu pun memang waktu PKP, sebelum PKP pun kami menjaga puasa lah. Tak ada runner nama Purvin ke apa. Kita memang tak ada runner lah. Kita memang clean punya orang. So untuk seterusnya kita ada di item 15, just announce sedikit lah bahawa potongan untuk yuran hostel akan dijalankan bagi bulan 3 dan juga bulan 4, potongan sebanyak 60%. Maksudnya kalau kata sekarang per month tak silap saya 120 akan dipotong lah kepada jumlah yang sekian-sekian. Saya pun tak pasti jumlah potongannya berapa, tapi persen yang ada ditetapkan adalah 60%. Kira kita patut berterima kasih lah dengan pihak UniKL sebab dapat sediakan bantuan seperti ini. Sebab kita tahu walaupun PKP ni ekonomi semua okey, Mara still dapat, PTPTN still jalan, PAMA still on, tapi ada sedikit kekangan dari segi kesukaran dan sebagainya. So student kita yang dekat hostel pun saya nampak sama ada akan makan dekat bawah ataupun mereka akan beli daripada Foodpanda dan sebagainya. So mungkinlah kekurangan wang di situ lah. So ingin terima kasih kepada pihak UniKL buat introduce something initiative macam ni. Ya, betul. Lepas tu just untuk gloss over di item 17 just ceritalah sikit sebanyak tentang untuk student-student yang nak repeat subjek, kalau kata semester ni agak sukar untuk carry dan sebagainya, boleh bawa ke SEM hadapan. Itulah sikit sebanyak daripada apa nama UniKL Beyond C ni. Tapi itulah kepada final year student lah, rasa macam macam fikir baik kali macam takkan nak repeat kan. Ya tu. Macam lama sangat kan. Macam kepada junior-junior yang mungkin rasa subjek nak dibawa tu agak susah, mungkin boleh ambil untuk semester depan lah. Sebab ada je yang komplain pasal kenapa tak research STEM, kenapa tak defer, kenapa tak tu. Sebab kalau kata kita fikir, walaupun benda tu betul, bukan sepatutnya kita student yang kena fikir benda ni ada pihak management kena fikir. Tapi kalau kita rationalize kan dalam situasi PKP yang semua pihak memang kalau kata kami di MIT panggil intern lah. Intern tu maksudnya kelang kabut. Kelang kabut. Yang tengah kelang kabut ni memang kalau boleh kita nak buat satu keputusan yang memudahkan semua orang. Dan bersama dapat capai semua orang. Sebab susah kita nak happykan semua orang. Saya tahu benda tu. Macam mana lagu Yoni Boy kata, kalau kau rasa tak dihargai,
Sambung. Tutuplah mata, peganglah hati. Cantik. Terima kasih. Okey, dalam PKP, dalam PKP dan Beyond C juga ada pihak Unicare introduce lah Unicare Pack ataupun Unicare package, pack and courier ataupun proses untuk penghantaran barang lah. Sebab apa, macam mana yang even saya tahu yang duduk dekat rumah family apa semua tu bising, tak dapat nak kembali ke hostel, tak dapat kembali ke kampus untuk ambil barang-barang diorang. Jadi ini adalah inisiatif daripada pihak management untuk wujudkan satu ni lah, kita bukanlah kita yang pergi post, tak, kita akan uruskan barang anda untuk dipostkan. Ya, betul. So kita ada soalan berkaitan pelajar intern. Ya. So ada pelajar intern yang mungkin mereka mungkin tak saya ada company yang tak dapat meneruskan saya rasa. Kan? So macam mana Acap? Okey, berkaitan pelajar intern yang difahamkan lah berdasarkan apa yang dicerita itu, sebab saya pun tak tahu lebih lanjut. Mungkin boleh refer kepada staff-staff yang jaga bahagian internship, mungkin di Unicare Encik Isham dan sebagainya. Di MIT Encik Isham, mungkin di kampu-kampu lain ada encik dan puan-puan dia lah. Person in charge lah. Person in charge je. So daripada apa yang saya faham daripada daripada Beyond C, memang dia kata waktu Beyond C first hari tu dia cerita kalau kata internship work from home dan sebagainya boleh diteruskan, tak ada masalah. Untuk mungkin ada student kita macam di MIT, kita multimedia, mungkin ada yang intern di penyiaran dan sebagainya, itu pun tak ada masalah untuk diteruskan, asalkan dia mengikut inilah SOP yang ditetapkan oleh kerajaan apa semua tu. And kalau kata di UDKL apa yang di-announce masa Beyond C 2.0, kalau ada yang diberhentikan, pihak UDKL akan jalankan inisiatif untuk membantu, mungkin meletakkan diorang di UDKL yang berkeperluan ke, ataupun bagi diorang employ di UDKL. Itu yang saya faham lah. Dan untuk diorang teruskan proses internship bagi complete MQA punya requirement dan sebagainya. Tapi macam mana saya cakap, kami pun pemahaman kami lain. Mungkin lebih baik anda refer kepada pihak yang handle lah. Contohnya macam di MIT Encik Isham, PIC campus lain dan sebagainya. So suara saya tak okey ke? Saya rasa dah cukup kuat saya cakap. Kena nak kuat lagi? Mungkin perlu dikuatkan kot. Okey lah, saya dah kuat. Saya kuat. Ini saya kuat. Kalau kata ada yang tak kata saya kuat lah. Ada saya dapat saya WhatsApp dia kata nak kuat lagi. Okey, boleh tak masalah. Okay. Nak kuat lagi. Mungkin suara saya mungkin lunak untuk didengar kot untuk viewer di Unicare Official, di Unicare Asasi kot. Dan mungkinlah tak cukup jelas. Mungkin suara Acap mungkin kena slow sikit kot. Tak tahu lah kan. Boleh je. Saya slowkan sikit, saya up sikit suara bani. Mungkin okey. Right. Sebab kita orang boleh setting kat sini supaya mendengarnya awak semua kan. Sebab apa kalau saya kata saya baca komen je, saya nampak ada persoalan hanger saya kat belakang. Check balik ni kata sejadah check balik. So saya rasa itu saja yang kita boleh dapat ni berkaitan betul, ini secara ringkas lah apa yang kita bincangkan. Secara ringkas lah pasal inisiatif kan. Mungkin lepas ni kita akan pergi ke short break kejap, mungkin dalam 30 saat untuk saya set up kita punya bual bicara dengan student kita. Lepas tu kita boleh dapat pendapat lah daripada student-student kita berkaitan dengan isu ni. Jadi kita kembali dalam masa 30 saat saja lagi. Sebentar lah untuk sedikit VT. Alright, roll VT. Sekejap. Warga UniKL sempena dengan PKP di Malaysia, kami ingin menyeru kepada semua warga UniKL untuk menyertai Unifit Video Challenge yang dianjurkan oleh pihak CLD dan UniKL Sports Committee dengan kerjasama pihak USRC dan SRC UniKL. Unifit Video Challenge mempunyai dua buah kategori, iaitu Sport Activity dan Fitness Challenge. Rakam aksi anda dan hadiah menarik menanti. Untuk sebarang pertanyaan, anda boleh menghubungi pihak SRC di kampus anda untuk mengetahui maklumat selanjutnya. Kekal, sihat dan cergas. Stay safe at UniKL.
warga Uni KL sempena dengan PKP di Malaysia, kami ingin menyeru kepada semua warga Uni KL untuk menyertai Unifit Video Challenge yang dianjurkan oleh pihak CLD dan Uni KL Sports Committee dengan kerjasama pihak USRC dan SRC Uni KL. Unifit Video Challenge mempunyai dua buah kategori, iaitu Sport Activity dan Fitness Challenge. Rakam aksi anda dan hadiah menarik menanti. Untuk sebarang pertanyaan, anda boleh menghubungi pihak SRC di kampus anda untuk mengetahui maklumat selanjutnya. Kekal, sihat dan cergas. Stay safe at UniKL. Warga Uni KL sempena dengan PKP di Malaysia, kami ingin menyeru kepada semua warga Uni KL untuk menyertai Unifit Video Challenge yang dianjurkan oleh pihak CLD dan Uni KL Sports Committee dengan kerjasama pihak USRC dan SRC Uni KL. Unifit Video Challenge mempunyai dua buah kategori, iaitu Sport Activity dan Fitness Challenge. Rakam aksi anda dan hadiah menarik menanti. Untuk sebarang pertanyaan, anda boleh menghubungi pihak SRC di kampus anda untuk mengetahui maklumat selanjutnya. Kekal, sihat dan cergas. Stay safe at UniKL. Warga Uni KL sempena dengan PKP di Malaysia, kami ingin menyeru kepada semua warga Uni KL untuk menyertai Unifit Video Challenge yang dianjurkan oleh pihak CLD dan Uni KL Sports Committee dengan kerjasama pihak USRC dan SRC Uni KL. Alright, Assalamualaikum. Selamat kembali ke dalam UniKL Podcast MIT Quorum Santai Corner yang dibawakan oleh SRC UniKL MIT dengan kerjasama UniKL, where knowledge is supply. Baik, KL. Okey, seterusnya seterusnya kita akan ada beberapa student yang akan memberi ulasan lah sedikit tentang topik kita pada malam ini. Okey, boleh perkenalkan diri? Dipersilakan. Yang pertama. Anyone? Saya. Okey. Okey, nama saya Muhammad Afiq bin Kamal Arifin. Kalau terkenalnya nama ni boleh panggil saya Afiq Kamal. So saya daripada UniKL MIT yang tuan rumah lah kot bagi podcast kita pada malam ni. Itu sajalah. So saya baru nak pergi kelas tadi. Bangun-bangun PKP lagi. Semangat tu ada semangat. Lupa PKP lagi. Okey. Seterusnya. Okey, siapa dulu? Okey, Wan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syazwan Suhaimi. Saya daripada UniKL MIT. Saya ingat lah PKP, so saya tak pakai tag lah. Okey. Kerai Pak. Okey, so hi, Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Arif Firman. Saya one of student MIT juga. So, okey, itu je. Itu saja. So kita sebenarnya ada lagi seorang. So kita teruskan pada topik kita pada malam ini. So seterusnya kita akan tanya berkaitan apa pandangan korang lah kan tentang statistik
COVID-19 ni. Dia kau rasa adakah adakah PKP ni akan di-extend lagi ke? Wajar ke tak wajar? Okey, sebenarnya dia banyak pendapat daripada KKM, daripada profesor-profesor dekat luar pun banyak yang cakap sebaiknya PKP ni di-extendkan lagi untuk memecahkan rantai, boleh cakap rantai wabak tu lah kan. Rantai wabak, ya betul. Tapi tu lah benefit lah untuk student. itu lain orang lain dia punya lain ni, pendapat lah kan. Lain pendapat. So macam macam ni kawan-kawan lain, senang buat duit ni. Tapi for me better untuk kita extendkan PKP untuk kita putuskan rantaian wabak tu lah. Tapi kalau bagi saya pun rindu kawan-kawan nak jumpa rakan-rakan kita semua. Study group dekat level 1 tu kan. Betul, buat program semua. Tapi benda ni itulah, saya pun rasa kalau bagi saya memang kita nampak kadar penurunan kes sekarang memang makin menurun. Yang kadar kematian pun kadang hari itu hari ada yang tak ada kematian langsung, so alhamdulillah. Tapi untuk kita bebas daripada COVID-19 ni kita kena extend lagi lah. Sebab nanti kalau contohnya macam kalau kita bulan puasa kita ada bazar Ramadan, kita akan berkumpul. So benda tu akan jadi lagi kita akan berkumpul untuk macam raya pun sama. Saya rasa kalau tiba-tiba dah tak ada PKP mesti akan ada perjumpaan beramai-ramai lah. Yes, sebab masing-masing rindu, reunion. Ada reunion tiba-tiba buat party kan. Ya tu. Bazar Ramadan lah. Kalau boleh itulah, kalau nak extend after raya lah kot. Memanglah terlalu lama tapi itulah kebaikannya yang nampak. So seterusnya Afiq, pandangan Afiq macam mana? Afiq okey ke tu? Okey ada. Dah habis cakap. Dah habis cakap dah. Ada. So kita bagi Afiq last lah sebab Afiq mesti lama punya. Okay. Macam yang Bani cakap tadi, sewajarkah kita extend kita punya PKP dan sebagainya? Bagi saya lah, benda ni tak pernah terjadi lagi dalam situasi di dunia lah, which is benda ni pandemik wabak seluruh dunia. Di mana kalau tengok belakang ni, saya punya segala aktiviti, segala event yang telah dicadangkan, yang telah dibawakan, semuanya cancel disebabkan pandemik COVID-19 ni. So bagi saya, yelah, almost 1 month plus lah kita dah dekat rumah, kita kena sidai kat rumah. Lalu aku sidainya, macam saya ada sebut dalam satu aktiviti. Kita terpaksa lah maybe kena extend lagi sebab mungkin kalau PKP habis, saya pasti dan saya rasa memang betul-betul kita still lagi tak boleh jalankan aktiviti secara macam sebelum. Tapi kita still ada lagi social distancing tu. Untuk nak numbers tu jadi kosong, mungkin sukar lagi buat masa ni. Yang pasti hari ni macam yang Bani cakap tadi, kita ada 50 kes baru so quite numbers yang sangat rendah lah. Sepanjang kalau kita back to 2 weeks ago, memang sangat-sangat kita sangat impact tu sangat kuat lah waktu pandemik COVID ni berjalan lah. So bagi saya, for my personal opinion, walaupun sakit juga duduk rumah kan, macam-macam aktiviti yang selalu kita buat tak boleh jalankan, tapi for a good sake of future kita, kita tak nak jadi macam day of future past kan, gitu. So kita nak benda tu berlaku, kita nak putar balik kita punya history dan sebagainya tu, cuma kita kena tangani ni lagi sekarang lah. So maknanya kita kena extend lagi dan kita sentiasa duduk rumah dan kita try jadikan numbers tu kalau boleh jadikan 2% saja ataupun 1% kes baru benda ni akan berlangsung lah. So itu opinion saya lah. Tapi itulah, sepanjang PKP ni apa aktiviti yang anda semua buat dekat rumah tu? Ada assignment ke? Tiba tak ada assignment ke tiba-tiba kan? Sebagai seorang student, kita macam biasalah assignment nak kena buat dan sebagainya. So macam mana Wan? Apa aktiviti Wan dekat rumah sepanjang PKP ni?
Makan, tidur, tak adalah. Okay. Bila PKP ni macam-macam kita buat sebenarnya, walaupun kita duduk terperuk dekat dalam rumah, kelas kita kena pergi sebab kita nak attendance, kita nak ilmu juga daripada kelas. Lepas tu selain daripada tu, yang kelas tak biar cakap lah, yang tu benda-benda yang penting lah yang kita punya dalam ini KL tu. Tapi selain daripada tu, kita ni dalam PKP kita terkurung kat dalam rumah. Satu benda, bila dalam PKP yang bila kita terkurung kat dalam rumah, dia jadikan diri kita ni kreatif awak. Kreatif. Sebab dia nak student kita ni, kalau kita tengok lah, student kita ni kalau letaklah dia kat mana-mana pun, dia try adapt satu situasi tu. Contoh macam kita terperuk, kita duduk dalam rumah. So apa benda yang kita nak happykan diri kita, apa benda yang kita nak tenangkan jiwa kita kan. So ada student kita yang buat TikTok, ada yang buat ada buat video kan. Ada buat video rush apa semua tu, ada yang buat video cover nyanyi. So macam-macam lah. So yang nampak macam awak buat nampak. Okay. Tadi try relate kan. So macam-macam juga buat. Ada buat video rush, ada buat benda-benda main TikTok apa semua tu biasalah untuk kita happykan diri kita. Oh, video rush yang macam ni yang video rush. Macam tu. Tapi selain daripada tu, PKP ni rapatkan saya dengan family saya. Sebab alhamdulillah itu kebaikan dia. Saya sempat lari masa PKP tu. Sempat lari daripada KL pergi balik Rawang sebab saya duduk Rawang. Sebab mak saya cakap baliklah rumah. So macam alamak kesian pula mak aku ni kalau tak balik kan. So baliklah. So balik tiba-tiba dia dah panjangkan PKP, panjangkan apa semua. So benda tu dapat rapatkan lah. Sebab sebelum ni kita student asyik duk kita sudah asyik buat program, asyik buat ni. So macam tak ada masa dengan family kan. So alhamdulillah PKP ni dapat masa dengan family lah. Dia ada pro and cons lah. Ada pro and cons lah. Ada pro and cons dia. So Afiq pun ada buat TikTok rasanya macam Dah layan TikTok sekarang. Seperti kita tahu pun itulah. So kita masih lagi menunggu seorang lagi student sebenarnya. Seorang kaum hawa masih lagi perempuan. Perempuan. Kita dapat perempuan, kita dapat satu perempuan untuk podcast kita. Dia boleh lihat tudung dia kot. Mungkin lah kot. Tak tahulah. Dengan makeup lah tu. Mungkin lah kot kan. Nak pakai makeup nak keluar tak boleh. So makeup kat rumah. Ada ke Yana? Okay, tak apa. Kalau macam tadi Amal dah tanya Wan kan, apa yang dia buat sepanjang PKP dan sebagainya. Nampak pandai goreng nampak. Okay. Cantik. Okay, macam saya. Waktu hari pertama PKP dijalankan, agak aku nak buat apa kat rumah. Aku ada 2 minggu yang aku tak boleh buat apa-apa, which is aku kena duduk rumah dan aku kena tak boleh keluar. Satu, langsung tak boleh jumpa orang dan sebagainya, just duduk rumah saja. So bila fikir kan, boleh ke aku duduk rumah lama-lama ni macam sebelum ni, duduk keluar lah, pergi sana, pergi sini, pergi mana-mana lah yang suka kan. Betul. Bila PKP dilaksanakan, so benda ni dah jadi macam kita macam apa tu, kita terperuk kat rumah macam tu lah. So bagi saya sepanjang PKP ni assignment still ada, sedangkan saya pun juga final year student yang di mana bachelor in multimedia design BIMT di Universiti Kuala Lumpur, UNIKEL, Malaysian Institute of Information Technology. Okay, so FYP still dijalankan dan certain subject masih lagi masuk kelas online dan sebagainya. Dan saya suka kelas kali ni yang di mana kadang-kadang macam kita terlalu ngantuk, contohlah ni handphone kan. Okay. Afiq ada walaupun mata gitu kita mata kita dah ada Yana tu, kita dah ada Yana di talian. Okay. Cantik. Okay, saya pause saya main phone. Saya pause saya cerita dulu. Okay, kita tanya dia lah. So kita tanya lah. Siap belum? Sini dah siap waktu. Dah pakai makeup dah. Tiba dia balik. Okay. Saya sambung cerita saya. Baru. Okay. Macam yang saudara Wan cakap tadi, memang betul lah mengeratkan apa itu erti keluarga. Macam sebelum ni kita busy dengan belajar, mungkin kita kita mungkin kurang. Masa dengan family tu kita dah kurang.
So waktu PKP ni lah kita boleh nampak dan macam-macam video keluar lah dekat berita, dekat TikTok, dekat Facebook, dekat Instagram yang saya tengok ada bini-bini pergi potong rambut lelaki dia, ada yang macam-macam lah, board in the house board. Itu dia salah satunya TikTok lah tadi. So macam-macam benda jadi. Semua everything sekarang ni online. Saya tengok pun competition pun dah online. Saya tengok ada orang buat learning pun pakai online, bukan kita je di Malaysia, bahkan di seluruh dunia, di Itali, di UK, di Australia, banyak lagi lah. Macam semalam saya ada berhubung dengan seorang gamer daripada Indonesia. Dia pun cerita juga yang di mana negara mereka paling dikatakan lambat lah kena pandemik COVID ni. Tetapi mereka punya jumlah sekarang 1,000, tapi tak tahulah hari ni berapa, mungkin naik ataupun turun, saya tak pasti. Dah almost 7,000. So yang saya nak cakap kat sini, yang di mana kita punya frontliner Malaysia lah. Kita tengok hari lagi dekat berita dan sebagainya, mereka menjalankan tugas dengan sangat-sangat baik. Dan baru-baru ni kawan saya telah kehilangan bapanya, yang di mana seorang polis juga, which is beliau arwah baru balik menjalankan tugas waktu PKP, yang di mana lepas balik daripada jaga roadblock dan sebagainya, beliau accident. So waktu ingin pulang ke rumah lah. So saya di sini ingin mengajaklah semua orang untuk beri kesempatan ni untuk sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah kawan saya, iaitu sedekahkan Al-Fatihah kepada keluarga beliau. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. So kita boleh tahu bukan sahaja COVID ini mencabut nyawa sewaktu ketika dijangkit, tetapi sewaktu kita menjaga ataupun kita hindari COVID ni pun kita boleh terjebak dengan segala-segala virus yang telah disebarkan oleh COVID ni lah. Waktu stay safe tengok macam pihak polis kita pun, yelah, diorang macam pihak polis kita pun kalau boleh nak duduk rumah kan. So tak boleh nak buat apalah, itu dia punya kerja dan sebagainya. Itu kerja hakiki. Macam kawan saya dah hilang bapanya sewaktu COVID ini berlaku. So benda ni beri impact juga kat saya lah. So stay safe guys, stay at home. Itu je yang paling penting. Itu yang nak saya tadi. Try lagi kali. Try lagi. Standby lagi. So itulah dia. Irman, macam mana? So macam PKP ni apa yang saya buat itulah sama je. Itu berat pun tak tahu lah ni makin naik ke tak timbang lagi ni. Hopefully makin naik lah kot. Hopefully yes. Saya nak membesarkan perut. So saya rasa dah kurus sangat ni. So ceritalah makan, tidur, bangun. Simon tiba-tiba je lepas Beyonce ni bagi tahu yang tiada exam. Tak ada final exam. So lecturer pun mula keluarkan assignment. So macam terkejut sikit lah. Assignment banyak-banyak and kita tengok juga banyak juga even lelaki, perempuan tiba-tiba masuk dapur buat masak-masak, makan-makan. Kan hari tu kita waktu awal-awal quarantine tu Dalgona Coffee. Dalgona Coffee. Saya pun tersangkut juga buat benda tu. Buat TikTok sekali. Yalah tu. So itulah, nampaklah kita ni banyaklah kreatif. Sebenarnya kita ni semua kreatif, dapat buat macam-macam. Ya tu. So rasa itu saja soalan untuk berkaitan COVID. So kita akan teruskan dengan soalan seterusnya tentang Beyonce lah. Beyonce, apa yang anda sendiri faham lah tentang Beyonce ni secara menyeluruhnya. Seperti yang telah diberitahu pada live video yang lepas bersama dengan Datuk Presiden kita. So siapa boleh teruskan dengan ulasan? Mana Yana? Dia pendapat. Saya kita tengah menunggu. Okey. Sudah lagi ni. Dah ada dah. Dah ada dah. Okey. Sebelum kita teruskan dengan topik yang seterusnya, mungkin kita nak berehat ke macam mana? Ajak.
Kita rehat sebentar. Nak rehat ni. Tak apa, kita simpankan soalan tu untuk kita punya ni. Untuk Yana jawab sebentar lagi. So kita beri stiker. Nanti. Warga Uni KL sempena dengan PKP di Malaysia, kami ingin menyeru kepada semua warga Uni KL untuk menyertai Unifit Video Challenge yang dianjurkan oleh pihak CLD dan Uni KL Sports Committee dengan kerjasama pihak USRC dan SRC Uni KL. Unifit Video Challenge mempunyai 2 buah kategori, iaitu Sport Activity dan Fitness Challenge. Rakam aksi anda dan hadiah menarik menanti. Untuk sebarang pertanyaan, anda boleh menghubungi pihak SRC di kampus anda untuk mengetahui maklumat selanjutnya. Kekal, sihat dan cergas. Stay safe at UniKL. Ya, kembali lagi dalam UniKL Podcast IMIT Santai Corner. Okey, seterusnya kita akan menanyakan satu soalan lah. Bukan satu soalan, banyak soalan yang tertinggal sebenarnya untuk kita punya guest kita pada malam ini. So, mungkin boleh perkenalkan diri dulu kot. Okey, nama saya Yana daripada UniKL MIT. So, soalan apa yang nak tanya banyak sangat tu? Pertama kita nak tanya apa pandangan lah tentang COVID-19 ni lah. Mungkin rasa gembira ke, sedih ke sepanjang PKP ni, dan juga aktiviti yang dilakukan lah sepanjang PKP ni. Okay, first of all nak cakap macam mana nak cakap sedih tu, sedih untuk bagi yang perempuan lah, sebab dia akan naik berat badan je duduk di rumah. So dia akan ada isu sensitif dekat situ. So dekat sini lakulah senaman apa pun, puasa ganti pun maintain je berat badan sama je, rasanya makin menaik rasanya. So mungkin nanti kalau jumpa dah habis MCO, mungkin ada looks yang baru tiba-tiba daripada size S ke size L, macam tu lah. So kiranya kalau waktu PKP ni sekarang ni, kalau yang melanda Yana lah, assignment tu datang bertubi-tubi, non-stop. So, itulah dia. So sangat tough lah untuk Yana yang ambil over sangat subjek untuk SEM ni. So kita tak tahu tau yang nak jadi macam ni. Kemungkinan ni repeat ke? Tak kot. Free. Mana kan ini KL gitu kan, mungkin nak drop subjek ke tiba-tiba kan? Tak kot. Mungkin tak akan berlaku kot. Alhamdulillah tak. Okay, bagus. Teruskan. Walaupun connection tu agak sini Yana agak ceruk tau. So nak dapat internet untuk tiap hari kelas online tu kan, dia agak macam bergaduh jugalah. Tapi kita try. Kadang-kadang tu tak dapat attend juga kelas. Sebab Yana rumah di mana tu? Kawasan mana? Kawasan Yana dah masuk sepadan Penang, cuma duduk kampung sikit lah, kampung. Balik pulau. Okay. Nak masuk Penang. So dia agak susah lah nak dapat line. Dah berebut dengan jiran sebelah lagi. So faham tak ada sebelah ada online kelas juga kot. Ada curi wifi, tak dapat prank call curi wifi. Setakat ni tak ada lagi. Setakat ni masih lagi okey. Cuma itulah waktu cuti-cuti macam ni, daripada tak boleh masak, itulah. Rejek. Macam biasa. Rejek. So sepanjang PKP ni tu aktiviti Yana lah kan. So kebanyakannya apa resepi baru yang dah belajar? Resepi baru lah. Hari tu cuba buat tapi tak adalah jadi sangat, tapi boleh makan lah. Tapi tak cakap kot. Apa lauk
Kita sembang tepi lah. Kita sembang laut ni. Tak boleh. Kalau saya pun tengah lapar kan. Kalau kita boleh online transfer makanan pun cantik kan, betul kan? Delivery kan, kita kena delivery. Jangan try. Jangan try, okay. So, seterusnya mungkin kita akan cerita sikit tentang Beyonce lah. Tentang seperti yang kita tahu, saya ulang sekali lagi, iaitu Datuk Presiden ada beri live video di Unique Official sebelum ni. Dia telah terangkan sedikit. So, kita nak tahulah apa yang anda semua faham lah berkaitan Unique Beyonce ni. Okay, saya mencelah. Tak apa, silakan. Afiq Kamal dari Kepong Frame. Okay. Okay, macam yang kita dah ada dua plan, which is Beyonce yang pertama dan juga Beyonce yang kedua lah. Movement yang kedua. So yang pertama, okay, sewaktu PKP ni berjalan, which is daripada kerajaan, saya fikir macam mana dengan study saya, macam mana dengan degree yang saya tengah ambil ataupun bachelor yang saya tengah ambil sekarang ni. Bagi personal saya lah kan, mula-mula saya fikir why not kita extend je semester dan kita sambung je semester depan. So bila Datuk Presiden dan tim TMM dan juga orang atasan Universiti Kuala Lumpur sudah berbincang, saya rasa daripada pagi sampai ke malam jugalah, saya percaya mereka berbincang untuk memuaskan hati semua pihak. Tak kisahlah yang master, PhD, yang degree, yang diploma, yang international student, yang internship dan sebagainya. Banyak closer yang kita boleh nampak kat situ. So apabila Datuk Presiden keluarkan amanah yang mana UniKL Beyonce, macam yang Datuk kata, to infinity and beyond, dia kata kan, macam sebelum ni tak pernah dengar kan. So bagi saya, bila saya dengar, okay, rasional juga apa yang telah dicakap ataupun telah disampaikan oleh Datuk Presiden, yang di mana masa yang pertama kali tu dia kata semua assignment, kuis dan juga test tidak boleh dijalankan sehingga 14 April. Saya ingat lagi sewaktu pergerakan yang pertama lah. Bila berkata begitu, kita boleh tengoklah sudut mana yang student duduk di ceruk-ceruk tempat yang tadi internet dan sebagainya, mereka tak boleh attend online quiz, test dan sebagainya. Tapi assignment pun mereka mungkin tak dapat hantar. Tetapi online class masih lagi jalan untuk kita catch up sepanjang apa yang kita tinggal sewaktu PKP ni lah. Bila saya baca, saya percaya semua student dapat email tersebut di dalam email student lah di Outlook. Saya percaya semua dapat dan semua dapat baca. Ada bahasa English dan juga bahasa Malaysia. So bila saya baca, saya faham. Oh, okay, nice. This one is nice. Dia boleh cover kat everything. Walaupun tak boleh memuaskan semua orang macam yang Wan Syazwan kata tadi, tetapi dia boleh memuaskan beberapa orang pihak lah. Ada yang final student dia kata tak nak lah extend. Kalau boleh, sebab kami ni belajar, kalau boleh nak habis tahun ni. Tak nak lah extend untuk lagi tahun depan dan sebagainya. Dia akan effect kita punya sponsorship, which is MARA, PTPTN dan sebagainya lah. So ada yang student kata extend dan sebagainya. So benda tu, apa yang Datuk cuba huraikan atau bentangkan di UniKL Beyonce tu, itu dipanggil fair untuk semua orang. So sama juga saya ada hadir juga attend meeting yang bersama dengan Datuk Presiden tempoh hari lepas, yang di mana movement yang kedua UniKL Beyonce daripada sehingga 28 April lah, hingga 28 April ni sama juga dia dah keluarkan lagi beberapa rules and regulation yang di mana no final exam, betul sewa hostel pun akan dikurangkan dan macam-macam lagi benefit ataupun macam lagi cara untuk baru-baru ni macam boleh nampak tadi ni mana yang tertinggal barang di hostel dan sebagainya, kita boleh hantarkan courier, which is adalah Lamove dan sebagainya. Itu adalah inisiatif. Mereka ni bertukus lumus, berperah otak lah. Setiap malam, setiap pagi, work from home lah orang kata, fikirkan macam mana nasib-nasib student kita di luar sana. Yang kita ni harap bersabar, sebab kita kena, benda ni adalah isu global tau. So bila you main dengan isu global, kita kena ikut kita punya kerajaan, yang di mana kerajaan yang memimpin segala-galanya. Kalau kita tak boleh langgar terus dia orang panggil hierarki dekat situ tau. So kita kena faham, kita as a student kita kena faham yang di mana kita ada kerajaan yang akan putuskan segala-galanya dan UniKL menurut perintah. Yes, menurut perintah dan plan yang akan dikeluarkan oleh UniKL. So kita as a student jangan keep pretend apa benda lah UniKL ni, apa benda lah management dan sebagainya. It's not good for you. Sebenarnya anda kena faham orang yang di belakang tabir. Bayangkan itu adalah adik-beradik anda, bapa anda yang di mana mereka maybe duduk di rumah tapi tak boleh main dengan anak maybe kan.
kiranya tak boleh nak bersukaria dengan anak dan sebagainya, maybe diorang kena fikirkan macam mana student aku ni, macam mana aku punya pelajar dekat kota ni, macam mana student aku yang tertinggal di UniCare BMI ke MyTech, MySec dan sebagainya, macam mana aku nak fikirkan inisiatif untuk mereka. So saya nak kata kat sini, benda ni dia banyak pihak tau. So you guys kena faham, InsyaAllah mereka ataupun UniKL masih lagi mencari jalan yang cukup terbaik untuk anda. Yang paling penting puasa dan dekat ni Jumaat ni, dan paling penting raya juga. Sekarang ni tengah plan di mana kerajaan dah bagi kata-kata dekat media sosial, di website Awani dan sebagainya. Dia kata mungkin kita boleh lepaskan pelajar-pelajar kita di IPT untuk pulang ke kampung halaman. Ya, betul. Okay. Itu adalah orang panggil apa, saya rasa berita yang cukup gembira lah bagi pelajar-pelajar yang terkandas di rumah sewa ataupun hostel dan sebagainya. Saya faham susah kot nak orang panggil apa, nak survive sewaktu RMO ni. So itu yang MCO ke RMO, aku pernah silap. MCO, sorry. Control order. Control order. Sorry. Kita keluar dulu Saya menyeru lah kepada semua, harap kita keep support UniKL, kita still support kita punya institut pelajar kita, dan kita still support kerajaan kita untuk the best future of Malaysia. Saya rasa apa Afiq cakap pun dia dah merangkumi ketiga-tiga lah pelajar kita pada malam ini. Betul. Saya rasa tak ada benda yang mungkin ada ke yang mungkin nak tambah? Ada ke? Wan? Ada nak tambah sikit. Ada tambah. Okey. Jadi selalu lawan aku. Okey. Kalau ada tambah tu bukan nak lawan pun. Yang saya gambar tak ada ni. Ada nak tambah ke? Okey, macam ni Fik. Macam ni Afiq. Macam ni Mal. Dia bukan soal nak tambah apa yang Afiq cakap. Afiq cakap semua betul lah. Apa benda yang pasal Beyonce. Rasanya saya tak payah nak terangkan Beyonce ni apa. Macam kita dapat diskaun, final exam apa semua, benda tu boleh baca. Cuma apa yang saya nak cakap dekat sini, satu je, UniKL ni hebat tau. Saya bukan nak puji UniKL sebab ni platform UniKL tau. Saya nak puji sebab satu, dia cepat respon dengan apa yang berlaku kat dunia sekarang ni. Contoh, masa PKP awal-awal dulu, saya ingat lagi 18 hari bulan rasa 18. First PKP kita 18 hari bulan, 16 hari bulan UniKL dah start bagi cuti, betul? UniKL start bagi cuti, kemudian 2 hari, kemudian disambung dengan PKP daripada kerajaan, betul? So maknanya kalau kita boleh tengok sekarang ni, UniKL dah cepat respon dengan apa yang berlaku. So student kita tak ada tertanya-tanya. Sebab kita pun student dan kita faham kan. So kalau satu-satu perkara yang berlaku, mesti kita macam, alamak, macam mana, macam Afiq cakap kan, macam mana dengan study aku, macam mana dengan kelas aku, macam mana dengan final aku. So UniKL dah keluarkan Beyonce, UniKL dah keluarkan satu statement yang kata, yang terangkan dekat kita lah apa yang maksud, kita tak ada exam, kita tak ada ni. So maknanya kita dah tenang. So sebagai kita sebagai student, kita cepat, kita tak adalah keluar dekat Twitter cakap benda ni apa semua. So benda tangan kita lah. So tu bagus ni UniKL. Satu lagi saya nak puji UniKL, walaupun tak termasuk dalam Beyonce ni, UniKL ni dia jadi perintis. Contoh macam hari tu UniKL official ada buat PUBG tournament kan. Ya betul. So benda tu satu inisiatif bagus tau. Satu inisiatif yang saya tak nak cakap baru sebab benda lain, tempat lain pun ada buat juga. Tapi bila time PKP, kau buat satu event yang boleh kumpulkan semua orang, tak payah ada tempat, kau cuma keluarkan satu platform je, platform online, kau boleh berlawan, dapat hadiah, benda tu dah bagus. Tak silap saya, tak adalah bosan sangat. Selepas daripada kita buat, UniKL buat PUBG tournament, tak silap saya KBS pun buat. Selepas daripada kita buat KBS, Kementerian kita benchmark ni. Kita katakan benchmark juga lah. Ya betul, kita ada daripada KBS dan juga daripada beberapa pihak lah. Mungkin yang tak tahu KBS tu apa, Kementerian Belia dan Sukan. Kau Google lebih? Tak. Kurang. So point saya dekat sini, UniKL bagus sebab dia dah setkan jalan, dia dah tenang dengan student. Macam-macam inisiatif daripada UniKL, dia keluarkan Unipack. Student bising, alamak, laptop tak ada, barang-barang tak ada. Apa yang UniKL buat? UniKL keluarkan Unipack. UniKL kata boleh ambil barang dekat hostel, bawa balik ke kampung. So
nak cerita inisiatif UniKL banyak lah. So tu adalah UniKL BMC. Yang lain mungkin ada nak tambah? Senang So, kita ke soalan seterusnya. Bagi saya itulah, tak ada apa. So UniKL BMC ni memang dia dah terangkan satu-satu lah. Dah yang apa yang tertulis kat situ, statement tu memang dia dah terangkan satu-satu. So kita ikut je lah arahan tu. Yalah. Okay, seterusnya kita akan ke Ramadan lah. Manakala kita dah nak menyambutkan Ramadan, kita akan menyambut bulan puasa pada hari Jumaat ni. So apa preparation? Mungkin preparation kot. Apa untuk kita menghadapi bulan Ramadan ni. Manakala kita pun tak ada bazar Ramadan, kita akan duduk rumah je, kita akan berbuka apa yang ada je. Kata bazar. Sebab selalu kalau kita nyambutkan bulan Ramadan ni, kita akan pergi bazar, jumpa kawan, pergi kat luar dan sebagainya. So sekarang ni rasanya kita lebih mungkin dengan family lah. Tapi kesianlah kepada mungkin rakan-rakan kita yang terkandas di hostel, mungkin juga yang duduk rumah sewa. Mungkin kadang ada yang duduk rumah sewa tu ada member-member dia dah terlepas, dah balik. Mungkin tinggal berdua, tinggal seorang. So rasa kesian sikit lah. So apa pandangan korang lah tentang perkara ini? Apa preparation korang lah? Gitu. Okay. Yana. Kalau nak cakap pasal preparation ni, okay, dengar tak? Sorry, Yana dengar? Dengar. Kalau nak cakap pasal preparation ni, kalau bagi Yana lah, mental dengan fizikal lah. Sebab kita dah duduk rumah dah lama. Bangun pagi breakfast, lepas tu ada lunch. Takutlah tiba-tiba lupa besok tu puasa, tiba-tiba makan. Terang nampak. Benda-benda tu kita kena elak-elakkan lah. Lagi satu, bagus jugalah kita tak ada bazar Ramadan sebab kita boleh putuskan rangkaian COVID-19 kan. Jadi benda-benda macam ni, kita ada e-bazar, kita mesti lagi ada Food Panda. So benda-benda macam tu bagus lah. Kalau nak cakap preparation tak ada benda sangat pun. Prepare masak nak buka puasa je. Cantik je lah. Padat. Padat. So macam tu dah. Kalau bagi saya pun senang buat duit macam saya pun macam tak adalah nak prepare apa pun. Macam kakak-kakak, adik, semua benda dah disiapkan tu. Betul. So itulah satu, saya bersyukur lah dapat balik kan, dapat balik ke rumah. So dapat kurangkan, macam mana orang kata, kontroversi, tingkatkan prestasi. Bukan. Itu program lain. Dia bersyukur lah dapat duduk dengan family, dapat puasa, nak dibandingkan dengan kawan-kawan yang tak dapat nak balik tu kan, yang dekat hostel tu. Mungkin sebelum ni ada yang mereka waktu bulan puasa dia orang dekat kampus ataupun hostel dan sebagainya, so tak boleh nak berbuka puasa dengan family di hari yang pertama. So waktu MCO ni lah, mungkin tak pernah lagi puasa selama sebulan dengan family. So inilah masanya. Ramadan tiba. Gitu. Saya teringat lah. Tapi rindu juga nak berpuasa kalau dekat MIT tu. Kadang pergi bazar kan, pergi bazar ramai-ramai, jalan kaki. Baru kan. Kita bayar pakai e-wallet. Yes, cashless. Tu rindu. Kita paling rindu. Lepas tu kita berbuka dekat level 1 tu. So banyaklah situasi kat situ. Aku yang lemah tanpa sikit. Yang orang cakap Yana salah seorang student yang lari daripada hostel waktu PKP pertama. Sempat tau. Kita ada mangsa lah kat sini. Kita ada mangsa kejadian. Sempat sebelum sebab masa waktu PKP first, Yana demam tau. So adalah beberapa kita punya staff yang jaga, yang ambil tahu pasal Yana punya keadaan macam mana, dan Yana pun kena berkurung dalam bilik, dan Yana ambil keputusan untuk sebab dekat langgar perintah. Ya, betul. 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 Sebab polis. Tapi ada prosedur. Sabar, cerita tak habis lagi. Dia ada prosedur dia. Kira macam kat rumah Yana sampai sekarang masih lagi ada student UniKL juga yang tak dapat balik, yang terkandas dekat sana. Jadi Yana pun cakap kesian agak ada orang. Jadi Yana ambil keputusan untuk mula-mula berpindah di Wangsa Maju dan ambil keputusan untuk terus balik ke kampung waktu PKP pertama.
So benda ni ada juga border yang nak kena hadap dan kena bagi reason kenapa. So disebabkan Yana ada surat hospital dan lepas untuk Yana balik ke kampung. Itu plot twist dia. Dia ada surat doktor. Cek balik. Yana apa? Even statement dia kata apa? Roblox. Roblox lu. Selalu Roblox. Sebab Yana masih kena buat saringan waktu first. Sebab Yana demam dah lebih pada 3 hari. Saringan? Saringan tu bukan ujiha. Bukan. Saringan. Okay, mungkin kita pergi ke topik. Okay. Seterusnya? Ada topik dia, Fik. Okay. Topik dia, Fik. Aja. Okay. Saya pula ya. Mana saya? Kalau saya betul lah apa tak cakap. Kita dulu masa puasa dulu kita buka puasa ramai-ramai. Buka puasa dengan kawan-kawan. Ni hari dengan kawan ni pula. Hari dengan kawan ni pula. So macam kita kari banyak. Kawan. Aku lupa dah apa nak cakap apa. Kawan yang mana satu? Ramai. Ramai lah kawan sekolah, kawan universiti, kawan daripada kita kan ramai kawan, kita ramai kenalan. Kawan-kawan UV apa semua. So benda tu yang kita akan rindukan lah. Soal puasa ni satu je. Saya bersyukur sebab saya sempat balik ni, so dapat buka puasa dengan family. Saya pun kat rumah ni ada 3 orang je. Abah, mak, saya. Abang dengan kakak tak sempat balik. Tak sempat lari daripada PKP. Sebab diorang pun tak nak langgar perintah kawalan. Tak ada surat doktor. Tak ada surat doktor. So macam syukurlah. Kalau dulu masa puasa dapat sempat 2-3 hari je buka puasa dengan parent. Tapi ni insyaAllah kita tengoklah PKP sampai bila. Dan kalau kau rasa tak ada. Okay. Adakah itu saja? Ada penambahan mungkin daripada Afiq? Saya rasa itu saja. Mungkin kita kena tunggu. Yang paling kita tunggu-tunggukan adalah pengumuman puasa. Kita nak tengok dia pakai baju apa lah kali ni. Mungkin dia bagi keputusan dengan pengumuman ni. Mungkin keputusan dia kali ni dekat rumah dia kot. InsyaAllah. Kita nak tahu juga macam mana kan MC Hostan. Mungkin dia pakai tim juga. Mungkin pakai tim juga kan. Call dia je. Call pakai WhatsApp dia tak tahu. Itulah tu. So saya rasa saya rasa itu saja untuk slot untuk kita feedback lah, kita dengar daripada sudut-sudut kita. So seterusnya mungkin kita pass balik ke Acap Kali. Okay, tunggu. Okay, Acap Kali jadi sebentas. Kalau kata masih lagi korang masih ada lagi di view. Terima kasih. Baru saja kita dengar feedback lah daripada student kita, mungkin pendapat dan sebagainya berkaitan dengan PKP yang sedang berjalan ni lah. Mungkin ada yang sembang pasal cashless lah, ada yang try macam Afiq tadi, panjang juga dia try. Saya sempat lah pergi makan nasi ke apa dia kan. Semua nak tunggu Afiq kata lebih tu. Tapi tak apa, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada kita ada Afiq Kamal, kita ada Syazwan Suhaimi, kita ada Erda, kita ada Arif Erman tadi, dan juga kita punya panel-panel yang lain lah yang dapat hadir untuk memberikan pendapat pada minggu ni. Mungkin minggu depan kita ada panel-panel lain insyaAllah. So minggu ni kita terima kasih lah kepada diorang. Alright, selepas ni kita akan berehat sebentar. Lepas tu kita akan pergi ke kita punya slot aktiviti sedikit. After that kita akan wrap untuk majlis kita pada malam ni. Jadi kita roll VT dulu ke slot iklan. Terima kasih. Warga UniKL sempena dengan PKP di Malaysia, kami ingin menyeru kepada semua warga UniKL untuk menyertai UniFit Video Challenge yang dianjurkan oleh pihak CLD dan UniKL Sports Committee dengan kerjasama pihak USRC dan SRC UniKL. UniFit Video Challenge mempunyai 2 buah kategori, iaitu Sport Activity dan Fitness Challenge. Rakam aksi anda dan hadiah menarik menanti. Untuk sebarang pertanyaan, anda boleh menghubungi pihak SRC di kampus anda untuk mengetahui maklumat selanjutnya. Kekal, sihat dan cergas. Stay safe at
UniKL. Warga UniKL sempena dengan PKP di Malaysia, kami ingin menyeru kepada semua warga UniKL untuk menyertai UniFit Video Challenge yang dianjurkan oleh pihak CLD dan UniKL Sports Committee dengan kerjasama pihak USRC dan SRC UniKL. UniFit Video Challenge mempunyai dua buah kategori, iaitu Sport Activity dan Fitness Challenge. Rakam aksi anda dan hadiah menarik menanti. Untuk sebarang pertanyaan, anda boleh menghubungi pihak SRC di kampus anda untuk mengetahui maklumat selanjutnya. Kekal, sihat dan cergas. Stay safe at UniKL. Warga UniKL sempena dengan PKP di Malaysia, kami ingin menyeru kepada semua warga UniKL untuk menyertai UniFit Video Challenge yang dianjurkan oleh pihak CLD dan UniKL Sports Committee dengan kerjasama pihak USRC dan SRC UniKL. UniFit Video Challenge mempunyai dua buah kategori, iaitu Sport Activity dan Fitness Challenge. Rakam aksi anda dan hadiah menarik menanti. Untuk sebarang pertanyaan, anda boleh menghubungi pihak SRC di kampus anda untuk mengetahui maklumat selanjutnya. Kekal, sihat dan cergas. Stay safe at UniKL. Alright, Assalamualaikum. Kita akan tunggu sebentar lah. Kita akan ambil masa sedikit. Mungkin berehat selama 2 minit. Kita tunggu kita punya syarat daripada Seri Pentas untuk tahu berkenaan lebih lanjut. Jangan risau, saya masih lagi ditemani dengan rakan-rakan saya tadi. Tapi awak tak dapat dengar lah suara diorang. Saya just suara saya saja. Hanya untuk iklan sebelum kita mulakan sesi sebelum. Jadi kita tunggu dulu syarat daripada Seri Pentas. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua. Kita kembali balik ke kita punya UniKL Podcast MIT Quorum Santai Corner yang dibawakan khas oleh SRC UniKL MIT dengan kerjasama pihak Universiti Kuala Lumpur. Alright, sekarang ni tadi kita ada slot daripada kita punya rakan-rakan student lah. Ni kita ada sedikit, mungkin kita buat perkongsian santai bersama dengan kita punya salah seorang staff lah daripada Student Development Section, Encik Lokman Nur Hakim Sultan Batia daripada UniKL MIT. Encik Lokman, apa cerita tu? Dengar. Dengar. Okey, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Baik. Khabar baik bosku. Baik. Okey. Semua okey je mana? Alhamdulillah. Okay. Kalau kata tadi tak masuk lagi, kita banyak bincangkan topik-topik menarik lah pasal MCO, PKP lah, apa semua. Kita sempat interview kita punya student yang bawah-bawah ni, ada Syazwan, Afiq semua ni, which is masih lagi dalam talian yang kita tanya tadi. Okay, Cik Rahman, kita boleh tanya soalan yang sama kat Cik Rahman. Mungkin tadi kita ada bincangkan tentang apa
pendapat ataupun apa, mungkin Cik Roman punya pengalaman sendiri MCO, mungkin sempat lari ke kampung ke, sempat lari ke rumah dan sebagainya, mungkin boleh cerita daripada perspektif Cik Roman lah tentang MCO ni. Okey, sebut Cik Roman. Okay, Assalamualaikum semua viewers, student, kawan-kawan yang tengok ni lah Okay, pengalaman tempoh berkurung ni pengalaman yang pertama lah bagi saya selama bekerja kat UniKL ni, bekerja di rumah Jadi kadang-kadang kita kena buat inisiatif. Nak buat dalam rumah ni kan, bosan gila kan. Dari segi aktiviti tu semua kena replan balik lah. Walaupun tidak di luar tapi kita bergerak di dalam rumah. Tapi dengan sumber yang terhad, kita terpaksa menggunakan medium secara online lah kan. Dari segi staff, dari saya sendiri, saya tak ada buat apa sangat lah, just duduk dekat rumah. And then rutin yang baru saya buat sekarang ni workout lah, workout sajalah. Workout kan? Workout je lah. Tak pasal. Workout just do something lah. And then ni cerita dari pengalaman sendiri lah. And then develop dah sampai dah sebulan lah kita MCO. Sebulan lebih dah. Kita dah sebulan lebih dah. Hari dah 35 hari ke. Kalau tak salah saya. And then dah develop satu habit apa nama ni? Mengaji lah actually. Dah memandangkan ni. Subhanallah. Satu hari tu kena buka agak satu muka surat lah kan. Dan lazimkan surah-surah yang kita nak baca lah. Kalau macam saya ada satu daily punya surah setiap hari. Nanti saya share lah dengan you guys. Dan mungkin ada manfaat dia kan. Dan kalau pergi pasar tu pun seorang je lah. Itu pun sampai beratur kat on Taikim tu. Gombak, siapa yang duduk gombak tahulah gombak macam mana. Tapi tak ada jaring-jaring tu lah. Walaupun gombak ni zone kan? Zone merah Tak silap saya, zone merah. Gombak. Zone merah. Ya, zone merah. Tapi tak seteruk selayang lah kan? Sampai ada raga-raga kepung kan? Mal. Dia sayang lah, betul. Dia pasal baru selayang. Sampai dah berduri-duri dah kan. Ya, betul. Cuma sekarang ni saya just pergi, saya tak sampai Sentul. Tak jalan sampai Sentul lagi lah. Sebab dengarnya dekat mana? Dekat dah ada Roblox dekat Bulatan Pahang Bulatan Pahang. So far yang main dia Bulatan Pahang lah saya dapat tahu. Yang Roblox ni. Roblox. So far tak ada lagi lah. Tapi itulah takut juga kalau nak pergi lebih daripada 10 kilo kan. Ya tu. Takut. Ya, betul. Silap-silap tak balik rumah. Jemput kat lokap masuk. Jemput lokap lah. Sibuk dulu. Okeylah. Cik Roman, mungkin tu dari segi Cik Roman lah, mungkin pengalaman PKP ni kan. Lain macam sikit kita. Ada yang mungkin ada yang throwback, ada yang macam Cik Roman cakap ada dapat habit mengaji dan sebagainya kan. Okey, sekarang ni tadi kita ada juga sentuh pasal apa nama tu? Pasal Ramadan. Kita ada bincangkan dengan budak-budak ni apa diorang punya ni lah dengan geng-geng kita orang ni. Apa itu, mungkin diorang ada punya pengalaman, apa kemudian diorang rindui, mungkin rutin baru lah bila kita buat Ramadan di PKP ni. Mungkin Cik Roman sebagai orang lama, umur saya rasa dah 43 dah kan. Try member. Okay, mungkin Cik Roman ada benda lah pengalaman yang mungkin zaman muda dulu buat ke, ataupun dah jadi rutin kat UniKL berapa lama sepanjang bulan puasa Cik Roman buat, tiba-tiba dah masuk PKP ni, dah masuk di orang panggil the new normal ni, tak dapat nak buat lah. Dulu dekat UniKL Ramadan ni ialah kita slow, tapi actually kita ada group of student yang mana diorang dah lepas habis tempoh Ultras tu kan. Ultras UniKL diorang akan buat projek UMI. Tahu UMI tak? University Pil Initiative. So diorang akan dapatkan satu donation, and then diorang kena give to those student yang
kurang bernasib baik. So that akan dipromotkan program tu. And then siapa yang macam dalam ramai-ramai kita ni, kita tak tahu. Ada yang belum makan dari sahur disebabkan beberapa faktor, financial factor lah kan. So itu adalah salah satu dah 2-3 tahun jugalah Ubi ni buat. So itulah satu inisiatif yang diilhamkan oleh ibu kita, Prof. Keranom. So dia punya main dia tu setiap bulan Ramadan akan buat donation and then sumbangkan beberapa collection tu, belilah makanan-makanan yang dapat menampung at least menampung, mengalas perut student yang maybe kita tak tahu dia belum makan since 2-3 hari ke mana, kita tak tahu pun benda tu. So then tiba-tiba MCO ni saya dapat feedback pada diorang juga. Diorang still ada projek tu. Tapi tak tahulah macam mana diorang nak initiate kan. Yelah ya, mana kan ni kan. Masih lagi dalam perbincangan. Cuma saya tekankan kat diorang, objektif Beyond C kita adalah keep safety lah, keselamatan. Keselamatan diutamakan lah. Okay. Keselamatan diutamakan. Tadi Cik Rahman mention pasal aktiviti kan. Mungkin ada benda yang kita selalu buat. Macam saya tu, mungkin section Cik Rahman dan juga SGCL lah. Secara generalnya, dia selalu fokus kepada aktiviti pelajar. Kan, ada aktiviti yang ke arah pembangunan mahasiswa, ada aktiviti ke arah rekreasi dan sebagainya. Macam sekarang, seperti yang kita sudah maklum, susah sikit nak buat program dan sebagainya. Betul Cik Rahman? Betul, agak susah sikit. Itulah, kami pun di SRC, kalau kata untuk pengetahuan semua, kami pun ada buat program kami sendiri, iaitu kebanyakannya kontes online lah. Dan itu pun tak boleh buat macam mana pun. Ya, betul. Sebab so far kita memang semuanya aktiviti online. Ke Cik Rahman mungkin ada idea apa, kalau kata ada yang mendengar ni, student-student yang daripada kelab dan sebagainya, mungkin Cik Rahman ada idea lah macam mana diorang nak gunakan MCO ni sebagai satu peluang untuk walaupun bukan duduk di rumah saja tapi boleh buat aktiviti lah, mungkin online dan sebagainya. Dari segi saya belum ada lagi, tapi few club dah ada beberapa inisiatif lah. Tapi inisiatif yang saya baru dapat adalah dari Perkim Club sendiri. Diorang akan buat mari mengaji setiap hari. Diorang akan buat mari mengaji. Mari mengaji, insyaAllah mereka akan menjemput seorang ustaz dan student untuk berikan perkongsian berkenaan cara bacaan Al-Quran. Diadakan pada hari Rabu pagi dan petang. Maybe mau pada tajwid lah kot untuk mengisi lapang bulan Ramadan kan. Bagus lah, bagus. Yang kedua adalah bacaan Al-Quran 30 juz. Kelab Perkim akan share dalam grup bacaan Al-Quran. Seorang akan ambil 1 juz. Jika siap, tik dan boleh ditambah juz lain sekiranya masih kosong. So lebih kurang lah itu diorang punya plan lah. Nanti akan dapat kat korang lah, kat SRC that proposal. Cantik. Okay. Itulah macam mana kita dapat. Saya nak tengok acap kali mengaji lah. 1 juz lah. Itu try. Okay. Banyak sangat try saya tak boleh nak cakap dah. Okay, saya rasa itu saja kot. Terima kasih daripada Cik Rahman yang dapat, mungkin sebab kita tak dapat nak spend masa lebih lama lah. Mungkin di next episode kita boleh try perbincangan dia lagi lama dan sebagainya. Sebab apa kita cuba compactkan time kita lah. Ada sedikit sudut. Hari-hari InsyaAllah akan jadi mingguan, insyaAllah lah. Kalau hari-hari penat bos. Kalau kata dapat tapau 1587 3346 Maybank on. Dapat 50 boleh jalan lagi. Ni duduk hostel macam work from home. Work from home, semua dari rumah. Lepas hari tu sebelum PKP masuk hospital, lepas habis tu terus kena digalakkan balik rumah terus lah. Takut dia kena PKP kat sana lagi. So sekarang kita work from home, kita cuba jadikan work from home ni satu daripada inisiatif kita. Okay, terima kasih Cik Rahman di talian. Okay, tarawih jangan lupa macam apa dia? Tarawih jangan lupa jadi imam. Tarawih online.
InsyaAllah kita boleh buat program tarawih online lagi dekat Zoom. Jangan try. Okey, terima kasih Cik Loman. Okey, sekarang kita akan Itu saja. Selamat menyambut bulan Ramadan lah dari saya mewakili tim SDCL lah. Student Development Campus Lifestyle. Selamat menyambut bulan Ramadan dan harap puasa penuh. InsyaAllah kita jumpa selepas PKP ni. InsyaAllah. Okay? Terima kasih Cik Loman. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Alright, sekarang kembali kepada Assalamualaikum. saya lah. Saya dan juga Bani. Saya rasa itu saja kot pengisian daripada kita kot Bani untuk kita punya episod malam ni. Ya. So, ada apa kita tambah tentang aktiviti mungkin di MIT, mungkin betul. Juga future aktiviti yang akan secara future aktiviti lah untuk bukan setakat di kampus MIT, itu juga untuk Universiti Kuala Lumpur. Betul. Ni kalau kata kita nak satu pasal aktiviti lah. Sekarang in planning, macam kami daripada sudut MIT, untuk siapa yang mendengar, di MIT kita ada yang dibentangkan oleh SRC sendiri, kita ada fotografi contest, kita ada TikTok contest. Sebab apa kita nak cuba dapatkan dengan jurang online sekarang ni kan, program video, pertandingan video, foto, dan juga dari segi nyanyian pun kami ada selit sekali lah, lebih kepada creative side. Dan kita ada juga daripada kelab-kelab lain. Contohnya kita ada daripada BCSS Club, kita ada program Capture the Flag ataupun CTF, lebih kepada hacking punya competition lah, daripada student-student Computer System Security. Kalau kata dari segi UniKL, yang kami dapati tempoh hari lah kita ada jalankan program PUBG Mobile. Dan saya dengan cerita itu merupakan permulaan sahaja. Kita akan teruskan lagi dengan saya dapat info, kita akan buat EUSSC, dan mungkin di peringkat MIT sendiri kita akan adakan beberapa e-sport tournament untuk preparation kepada EUSSC tu. Betul Bani? Ya betul. Sekarang ni kita masih lagi perbincangan untuk permainan-permainan yang akan dipertandingkan lah. Mungkinan kita akan nampak Mobile Legend mungkin, PUBG Mobile, dan juga beberapa permainan-permainan video yang lain lah. Betul tu lagi. Sebab itulah di musim ni memang kalau kata kita nak biar student kita madom, nak duduk hostel just tengok TikTok, tengok YouTube, tengok IG sampai habis, kita tak boleh buat apa. Kita cuba dengan kekurangan ni kita datangkan juga aktiviti yang boleh memberi manfaat kepada student kita. Alright. Bani, mungkin ada kata-kata terakhir sebelum kita tutup kita punya quorum malam ini. Quorum. Dengan kesempatan ni saya ingin ucapkan selamat berpuasa kepada semua rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia pada semua pelajar-pelajar lah, especially pelajar Universiti Kuala Lumpur. Harap anda dapat mengerjakan puasa, dapat puasa penuh lah untuk tahun ini. Mungkin yang tak dapat berpuasa penuh pada tahun lepas, mungkin yang dah mungkin ganti puasa dan sebagainya, harap korang semua dah habis lah ganti puasa kan. Pada yang mungkin tak dapat memenuhkan puasa pada tahun lepas, tahun ni dapatlah kita bersama mengerjakan puasa. So saya rasa itu saja kot. Dan jangan lupa untuk mungkin nak tahu dengan lebih lanjut tentang saya mungkin boleh di IG Rabani Amal seperti yang tertera di atas, dan boleh juga saya juga seorang streamer di Facebook, dan juga membuat video konten lah, seorang content creator di YouTube dan juga di Facebook. So boleh follow page saya, Bani G. Ni page, tak tahu page ke berapa dah ni, page 3 dah saya rasa. Punya banyak masalah yang saya dah buat dengan Facebook kan. So itu tak apa, mungkin itu sajalah. Saya tamatkan dengan bye-bye. Assalamualaikum. Okey, terima kasih Bani. Saya pun mewakili pihak pengurusan Universiti Kuala Lumpur dan juga pihak penyiaran UniKL Podcast MIT Quorum Satu Corner. Ni memang production kami 2 orang. Alhamdulillah, walaupun kita kekurangan mungkin tenaga kerja, tapi kita cuba jadikan program yang pertama ni adalah satu yang mungkin benchmark lah untuk kita improve. Pilot test. Alhamdulillah, kalau kita dapat sambutan lagi, kita akan bawa benda ni ke minggu-minggu seterusnya, mungkin 2 minggu sekali dan sebagainya. Tengoklah kalau kata bosku approve ke macam mana kan. Kita tunggu. Alright. Sabarlah. Sebelum kami daripada pihak host ataupun pengacara majlis untuk menutup tirai pada malam ini, kita masih ditemani lagi oleh kita punya team lah.
Kita orang ada lagi. Sekejap saya paparkan dia orang ni. Oi. Afiq Kamal tu dah gigil-gigil tu. Dia pun nak menambah duit. Alright. Sekejap saya pacarkan. Nanti kita buat program kita. Sekarang ni kita dah kembali semula ke quorum tadi. Okay guys, ada apa? Kita ladies first kot. Kata terakhir sebelum kita tutup program kita pada petang ni. Okay. Ada. Dia ada. Masih lagi ada. Masih setia. Ingat masak ni. Masak apa pun sebelah ni? Tak ada apa dah nak masak. Tak ada apa dah. So, tak ada apa pun yang nak pesan. Just stay at home. Kita sama-sama putuskan rangkaian COVID-19. Lepas tu, jangan lupa basuh tangan. Jangan lupa, kita nak puasa dah Jumaat ni. So, selamat berpuasa. Jangan lupa niat. Jaga diri. Bye-bye. Tak bunyi Penang pun. Hai. Nama dia KL. Okay, yang lain. Mungkin daripada Syazwan. Apa sebagai penutup? Hafiz dulu. Hafiz so lama. Lama. Okay lah, saya sebagai penutup. Sebagai penutup, selamat menyambut Ramadan. And saya nak ambil kesempatan ni, dah terlanjur kita dekat sini, kesempatan ni nak ucapkan thank you dekat semua frontliner Uni KL, tak kira lah daripada top management, SRC, USRC, OC, mana-mana lah semua yang membantu family keluarga Uni KL kita ni. Terima kasih sebab time MCO kita sedih sebab kawan-kawan kita ada dekat kampus, ada dekat hostel, ada dekat rumah sewa masing-masing. So bila kita tengok dekat media sosial, SRC, OC, RCC, fellow apa semua ni bantu student kita, bagi duit, bagi makanan. So benda tu dah tenangkan hati kita orang lah. So thank you frontliner. Kita jaga diri kita jaga keluarga kita, kita jaga komuniti kita, dan kita jaga Uni KL kita. Alright. Okay. Baik. Arif Erman, kata-kata terakhir. Okay. So kata-kata terakhir daripada saya, itulah kita pun Jumaat ni kita akan bakal menyambut bulan Ramadan. So selamat menyambut bulan Ramadan kepada semua warga Uni KL, semua warga-warga frontliner. Okay, diorang kita tak tahu macam mana diorang akan puasa sambil bertugas tu kan. So kita doakan diorang yang terbaik, menjalankan tugas dengan yang terbaik. So stay safe, stay at home, stay positive. Okay, so pakai hand sanitizer. Kalau nak keluar pakai mask. Kita ada UniKL sanitizer kan, Asyaf? Betul. Lupa nak cakap. Kita ada UniKL. Next. Kita ada produk kita sendiri. Nanti next. In case kalau kita dapat branding deals ke apa, kita dapat, insyaAllah kita akan pancarkan dalam live stream ni. Okay, terima kasih Arif Firman. Kita teruskan dengan orang yang paling lama. InsyaAllah saya pun nak tutup lampu dah lepas ni. Afiq Kamal, kata-kata terakhir dari Seri Pentas. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang, selamat malam. So thank you so much first of all kepada SRC Uni KL MIT dan Uni KL juga untuk menjemput saya pada malam ini ke sesi Uni KL Podcast MIT Quorum Santai Corner. Di mana malam ni terima kasih kepada Uniqlo kerana menaja baju saya pada malam ni. Tengkolok daripada Greenwood kerana menaja live saya pada malam ini. Terima kasih. Banyak orang sponsor malam ni. Okay, so ingin ucapkan selamat berpuasa, selamat menjalankan ibadah Ramadan yang akan kita bermula daripada hari Jumaat ni lah. So sehingga raya dan sebagainya. So selamat berbuka puasa. Tengok pengumuman lu. Tunggu pengumuman lu. Sorry. Okay, selamat buka puasa. Awal cakap buka puasa. Cuk ke puasa tak tahu. Selamat buka puasa, selamat berpuasa dan tidak lupa juga kelas still on, assignment still kena hantar dan everything semua still on progress lagi. So mana yang terkandas di hostel, dari rumah sewa dan sebagainya, harap bersabar. Uni KL still lagi in plan untuk bawa balik anda semua. Mana yang berada di rumah, stay safe, stay at home. Kalau keluar pergi beli barang macam Arif kata tadi, pakai sanitizer dan sebagainya, pakailah segala jenis jenama pun. Yang penting anda sihat, anda jauhi daripada kuman tersebut.
tangan-tangan juga, mandi jangan lupa. Gitu. Gitu. Okay. Tuju je. Stay safe. InsyaAllah kalau ada lagi minggu hadapan, mungkin korang ada konten lain ke, korang boleh komen dekat tepi. Uish, macam streamer aku. Okay. Mungkin korang nak buahkan idea. Mungkin minggu depan kita nak borak ataupun pasal apa dan sebagainya. Boleh komen di ruang komen di tepi dan sebagainya. Boleh PM tepi pun, tak ada masalah. Ini inisiatif yang baru daripada kita memandangkan kita ni campus IT. Campus IT. Nampaklah IT tu kita kat sini, di mana kita menggunakan platform ni, kita tak buang masa tapi kita ada konten. Ya, betul. Format 90 Kira ini kalau MC tengok ni suka ni, tepuk tangan. Okay. So bagus untuk Unique University Kuala Lumpur ada benda-benda macam ni lah. So kita boleh gatorkan orang dalam live dan sebagainya. So itu saja daripada saya Afiq Kamal Arifin. If you want something done, Afiq is the one. Yeah. Okay. Itu saja daripada kami untuk thank you. untuk the pilot episode lah untuk UniKL Podcast MIT Quorum Santai Koder. Okay, terima kasih buat yang menonton, terima kasih buat yang komen, terima kasih buat yang hadir. Kalau kata ketinggalan, kita boleh tengok lagi di Facebook UniKL Official. Kalau kata insyaAllah saya dapat diberitahu mungkin akan di-upload ke YouTube dan sebagainya, tunggu saja. Mungkin akan di-upload. Ni live. Ni live. Ni live ke? Ni live? Tak tahu. Ingat recording. Allah. Kita borak. Ingat recording. Kalau tidak boleh cukup misal lu. Tahu tadi cukup misal lu. Dah pakai macam ni semua okey ke ni? Ni semua CD dah. Hai semua. Okay. Hai. Alright. Saya Arif. Terima kasih kerana dapat jam untuk kita punya pilot episode pada hari ini. Saya daripada Ipoh, Adi daripada Kepong, daripada Rawang, daripada Senawang, daripada Nibong Tebal dan juga daripada saudara Ahmad Rabani di Selayang. Okay, kami menutup tirai bagi program UniKL Podcast MIT Quorum Santai Corner. Terima kasih. Bye. Cantik.